A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas rabbakum Ya ayuhan nas rabbakum wallahu allazi khalaqakum min syai'in wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita berkumpul pada malam ini dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita lagi umur, meminjamkan umur kita pada hari ini, dapat lagi kita hidup satu hari lagi insya-Allah. Semoga apa kita akan belajar pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita semua lah. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak kecik tentang satu maudu penting sekali dalam kehidupan kita lah, iaitu satu daripada dakwah Nabi, yang mana Nabi mengajar kita supaya melakukan perkara ini di dalam kehidupan kita lah, iaitu apa dia? Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Maudu tentang hubungan dengan manusia ni dia amat penting lah. Sebab kita hidup bermasyarakat, maka di sekeliling kita ni ada manusia lah. Di dalam keluarga kita pun ada manusia juga, iaitu ahli keluarga kita. Di luar rumah kita ada manusia, jiran-jiran kita, dan juga orang ramai masyarakat, anggota masyarakat secara keseluruhan. Maka kita tidak akan dapat lari daripada konsep hidup bermasyarakat. Maka dengan itu, hubungan dengan manusia ni dia amat penting. Amat penting. Jadi pada malam ni kita nak membahas tentang maudu yang mudah lah, iaitu saya nak memperkenalkan tuan-tuan pada konsep yang mudah berkaitan dengan hubungan manusia ni. Dia penting sebagai suatu ilmu untuk kita, sebab apabila kita ada ilmu ataupun kita ada pengetahuan, kita ada maklumat tentang sesuatu perkara itu, dia boleh memperbaiki amal perbuatan kita. Mana kita berkehidupan sehari-hari tu, kita nak mempraktikkan tu, kita boleh memperbaikinya disebabkan kita ada maklumat atau ada ilmu. Jadi hubungan dengan manusia ni biasa tuan-tuan dengar disebut sebagai hablum minan nas. Hablum minan nas. Hablun tu maknanya habalam. Habal ataupun hablun, itu maknanya tali. Minan nas daripada manusia. Tali daripada manusia. Itu maknanya hablum minan nas. Ataupun dengan kata yang lain, hubungnya dengan manusia. Bagaimana kita berhubung dengan manusia lah. Jadi hablum minan nas ataupun hubungnya dengan manusia ni, dia ada dua kategori utama. Yang besar sekali ialah dua lah. Pertama sekali, hubungan kita dengan sesama Islam, sesama seagama lah. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan mereka yang tidak seagama, bukan Islam. Jadi hubungan dengan orang Islam dengan hubungan dengan orang Islam. Jadi kedua-dua ni tuan-tuan diajar di dalam agama kita. Islam ni dia agama yang syumul, yang lengkap. Dia mengajar kita bagaimana kita nak berhubung dengan manusia yang seagama dan manusia yang tidak seagama. Tapi hubungan dengan bukan Islam ni kita tidak bahas lah. Dia perlukan satu pembahasan yang berasing ni. Okay. Dan juga
Orang kita bincang ni sedikit sebanyak ialah hubungan dengan sesama Islam. Itu pun tidak detail lah tuan. Kalau tuan berminat bolehlah baca buku-buku yang berkaitan dengan hubungan manusia ni sesama Islam di luar daripada tazkirah ni lah. Jadi hubungan antara sesama Islam ni, seagama, dia pula ada 3 perkara, ada 3 kategori. Kita kena faham lah. Yang pertama sekali lah hubungan ada apa? Dipanggil sebagai hubungan rahim. Hubungan rahim ataupun silaturahim. Sad, lam, ta marbuta. Silah. Ar-rahim, alif lam ra ha mim. Silaturahim. Maknanya hubungan rahim. Itu yang pertama. Yang kedua hubungan darah. Hubungan darah. Hubungan rahim dengan hubungan darah ni tuan-tuan dia tak sama. Walaupun dia dekat mengait. Dari segi pembahasan dia tidak sama. Itu yang kedua, hubungan darah. Yang ketiga hubungan dengan mereka yang tidak ada pertalian, tak ada pertalian darah. Tak ada pertalian darah. Maka ini 3 perkara kita kena tahu. Okey. Apakah yang dikatakan sebagai hubungan rahim ni? Hubungan rahim ni maknanya ia satu hubungan manusia yang lebih khusus. Maknanya dia seseorang ia tersambung dengan seseorang lain melalui rahim seorang wanita, ataupun berasal daripada perut wanita yang sama lah, wanita berkenaan. Ini maknanya silah ar-rahim, hubungan atau pertalian rahim. Seperti yang tuan tahu lah, biasanya kita sebut silaturahim dan sebagainya. Tapi kita pada malam ni kita nak bagi konsep yang jelas. Yang dikatakan silah ar-rahim ini mungkin tuan-tuan faham sebagai orang kata perhubungan sesama manusia. Secara am betul lah, tapi secara khusus ialah hubungan secara rahim, pertalian di dalam perut wanita. Jadi makna asal ar-rahim itu, ada satu ulama tu, ulama tahun 6 atau 7 Hijrah. Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia mentarifkan ar-rahim itu ialah rahimul mar'ah. Rahimul mar'ah ataupun rahim seorang wanita. Maknanya daripada rahim wanita ialah wa minhu asta'ir ar-rahim lil qarabah. Dari situlah dia terpancar ataupun rahim tadi tu. Kalau dalam bahasa Arab tu dia panggil ista'ir. Maknanya dipinjam. Rahim wanita tu Allah pinjamkan untuk dia keluarkan manusia-manusia. Manusia-manusia yang tubik daripada rahim ni akan dipanggil sebagai lil qarabah. Lil qarabah maknanya kerabat. Kerabat rahim. Kerabat rahim. Dan daripada situlah terbitnya apa dikatakan sebagai kekerabatan melalui pertalian rahim. Maka secara mudahlah kita boleh katakan bahawa yang dikatakan sebagai pertalian rahim ni seperti contohnya lah adik-beradik seibu sebapa. Contohnya adik kita, adik kandung kita, abang kandung kita, kakak kandung kita, itu adalah kita punya pertalian rahim. Mari daripada rahim yang sama. Ataupun adik-beradik seibu. Adik seibu, abang seibu, kakak seibu sebagainya, itu adalah contoh pertalian rahim. Jelas kan? Yang itu. Yang kedua, ada pertalian dengan kita tetapi tidak melalui rahim. Cuma dia ada pertalian darah lah. Maknanya apa? Hubungan darah ni adalah sesiapa
yang terkait dengan seseorang yang terkait dengan seseorang yang lain melalui darah, tetapi tidak semestinya melalui rahim seorang wanita. Jadi pertalian darah ni dia menjangkau semua kerabat, dia lebih luas daripada pertalian rahim. Dia lebih luas. Di mana dia menjangkau semua kerabat. Contoh kalau kita nak bagi contoh ni serupa adik beradik sebapa. Okey. Kan adik beradik sebapa lah. Adik sebapa, abang sebapa, kakak sebapa dan sebagainya. Dia punya rahim lain. Okey. Rahim dia lain. Sebab ni mak lain lah. Tapi dia punya darah tu terhubung daripada bapa, si bapa. Maka adik-beradik sebapa itu dengan adik-beradik seibu tu, tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Kalau adik-beradik seibu, dia ada dua perkara. Dia ada tiga perkara. Satu, hubungan rahim. Tubik daripada asal sama. Yang kedua, dia adalah ada hubungan darah. Hubungan rahim, ada hubungan darah. Dan juga dia hubungan yang ketiga ialah hubungan sesama Islam. Maka ada tiga hak tu. Kalau adik-beradik sebapa tu, dia ada dua perkara. Satu ialah hubungan pertalian darah dari bapa nasab bapa. Yang ketiga yang kedua adalah hubungan sebagai orang Islam. Okey, dan juga hubungan sebagai manusia. Ataupun apa lagi? Kita boleh katakan dikatakan sebagai pertalian darah ni ialah saudara mara sebelah ibu. Ya. Datuk sebelah ibu, nenek sebelah ibu, bapa saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah ibu, ataupun anak saudara sebelah ibu, cucu sebelah ibu. Itu contoh dia mana kata, maknanya dia ada pertalian darah, tidak selalunya melalui rahim. Jadi Imam Nawawi dia menyebut bahawa silaturahim itu ialah suatu perkara yang meliputi dua pihak. Itu menurut Imam Nawawi lah. Maknanya silaturahim itu dikata mereka yang ada pertalian rahim dan mereka yang ada pertalian darah. Betul. Tapi dari segi takrif tu saya sudah jelaskan tadi, tuan-tuan. Okey. Manakala hubungan dengan orang yang tak ada pertalian darah, tidak ada pertalian darah. Jadi sekiranya kita ambil kira bahawa semua manusia ni mari daripada satu sumber yang sama, tuan-tuan. Semua manusia ni dia mari daripada satu sumber yang sama. Maknanya dia, bila kita kata bahawa manusia ni mari daripada satu sumber yang sama, maka kita kata semua manusia, okey, sama Islam ataupun Islam, dia ada pertalian rahim secara umum, maksud saya. Okey. Maknanya jika itu kita terima, maka maknanya silaturahim ni juga kita ambil sebagai sesuatu pertalian antara manusia, hubungan manusia antara manusia, sesama manusia. Okey. Contoh dalam kenapa saya kecil lagu itu, sebab dalam surah An-Nisa tu, okey, tadi saya ada baca, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah Tamu tu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah sebagai mengatakan wahai manusia. Dia kata bukannya wahai orang Islam. Wahai manusia ni maknanya semua manusia lah. Islam atau bukan Islam, dia kata bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Okey. Maknanya Allah kata kepada manusia ni naklah takut kepada Allah, allazi khalaqakum min nafsin wahidah.
yang telah menjadikan kamu semua daripada min nafsin wahidah, daripada satu jiwa yang sama. Itu kalau kita ambil dari tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran lah, pelbagai tafsir Al-Quran itu yang dikatakan sebagai daripada satu jiwa yang sama, itu bermaksud Nabi Adam. Itu maksud mana dia? Ayat tu maknanya min nafsin wahidah tu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, daripada itu dicipta pasangan-pasangan. Wa bassa minhuma, dan terbit daripada minhuma, daripada dua-dua tu. Di situ dia katakan sebagai bermaksud Adam dan juga Hawa. Adam dan juga Hawa. Maka dari segitu lah kita katakan bahawa silaturahim ni juga dia meliputi manusia yang selain daripada yang saya sebut tadi. Cuma biasanya gini, yang manusia yang kita ada perkaitan rahim tadi itu ialah dikatakan as-silah ar-rahim al-khas, dia panggil. Pertalian rahim yang khas. Adik-beradik kita tadi lah tu, adik-beradik si bapa, si ibu dan sebagainya. Okey. Kemudian dalam surah Al-Hujurat tu, Nabi Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka kalau tadi tu surah An-Nisa ayat 1 tadi mengatakan bahawa semua manusia adalah ada pertalian rahim, iaitu daripada Nabi, daripada Hawa. Tetapi yang ini surah Al-Hujurat ni ayat 10 ni dia lebih khusus, iaitu orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu adalah ikhwah, mereka adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu memperbaiki hubungan antara saudara-saudara se-Islam. Itu adalah satu tuntutan khas Allah SWT, perintah kita untuk wa asli, fa aslihu. Wa aslihu ni maka hendaklah, ini adalah satu perintah saja. Secara umum bila kata perintah tu dia wajib menjaga hubungan di antara sesama Islam. Wattaqullah, kemudian Allah berfirman mengatakan dan bertakwalah. Mana ada manusia ni dia tak sen, dia tak suka menjaga hubungan dengan sesama Islam. Dia suka bermusuh. Ini biasalah. Dalam ayat-ayat yang lain tu Allah menjelaskan bagaimana manusia ni suka kepada permusuhan antara satu sama lain. Sebab itu Allah SWT memperingatkan di sini, buat takullah. Naklah kamu bertakwa dengan Allah. Apa tujuan dia? Sebab dengan bertakwa tu kita mendapat rahmat. Itu yang kita nak. Kalau kita nak tu dalam kehidupan kita adalah rahmat kita. La'allakum turhamun. Semoga kamu semua dirahmati. Aku jelas kata, saya telah terangkan 3 jenis hubungan manusia. Kalau kita kena faham, kalau kita kena mengajilah, untuk kita ambil sebagai suatu ilmu kepada kita. Maka bila kita rumuskan ketiga-tiga jenis ataupun ketiga-tiga kategori pertalian atau perhubungan antara manusia tu, kita boleh bahagi kepada 2 yang utama sekali. Saya dah sebut tadi. Yang pertama sekali, saudara mara sebelah bapa dan sebelah ibu. Saudara mara sebelah bapa dan sebelah ibu. Apa tahu ya? Saudara mara sebelah bapa, sebelah ibu, secara umum lah. Sama ada seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa, bolehlah dikatakan sebagai kita punya silah ar-rahim. Ini dikatakan sebagai ar-rahim al-khas tadi. Al-rahim al-khas, maknanya rahim di sini ataupun pertalian rahim di sini adalah yang khas, walaupun pokoknya barangkali ada perbezaan antara
rahim tadi, punca yang berbeza lah. Adik-beradik itu tak sama. Okey, mungkin mak lain-lain, tapi tetap dianggap sebagai ar-rahim juga. Jadi mereka ni mempunyai hak yang istimewa. Hak yang istimewa tu. Selain daripada hak sebagai manusia ni, mereka ni ada hak nafkah. Ada hak nafkah. Sebab kita memahami, kita faham benda ni penting untuk kita menjalankan kehidupan sebagai orang Islam. Di Malaysia ni, kalau datang tengok kes-kes mahkamah ni, banyak berlakunya pertelingkahan di antara suami isteri ni, dari segi penjagaan, dari segi nafkah dan sebagainya lah. Dan mereka dah bertelingkah sebab mereka tak tahu tentang hubungan manusia ni, tak belajar, tak ngaji. Contoh gini, kalau katalah berlakunya kehilangan salah satu ibu kepada cucu kita, contoh sama ada bercerai ke atau kemalangan ke, siapakah hak wajib memberi nafkah kepada cucu? Tetapi dan siapakah hak berhak untuk menjaga cucu? Itu kena tahu tadi. Kena tahu dari segi fiqh. Kena tahu dari segi fiqh dan juga kena tahu dari segi akidah. Sebab dari segi akidah tu maknanya kita tak usah berbalah lah. Contoh lah, kalau sekiranya cucu saya sebelah anak lelaki dia, contoh. Cucu sebelah anak lelaki dah kehilangan bapa, contoh. Anak saya meninggal ke, atau anak saya bercerai dengan isteri dia, contoh. Tinggallah cucu, siapa yang hak nak beri nafkah? Wajib beri nafkah adalah saya. Saya wajib beri nafkah. Tetapi untuk penjagaan ialah terletak pada sebelah ibu. Maknanya nenek sebelah ibu dia ataupun nenek dia lebih berhak untuk mendapat penjagaan. Itu yang selalu balah tu, bertelingkah. Sebab biasanya bila kita bagi nafkah, biasanya kita juga nak kepada hak penjagaan. Maka terpaksa dibicarakan di mahkamah kalau dia akan buat keputusan. Jadi mereka hak tidak tahu tu, tidak ada ilmu tu, dia bertelingkah dan bergaduh. Dia balah lah sampai akhirnya budak-budak tu besar. Banyak kes di mana perpecahan dalam keluarga tu, cucu tu tidak lagi hormat dengan ibu bapa dia sebab berlakunya begitu. Tapi kalau kita ni ada ilmu, tak apalah, saya terpaksa beri nafkah pada cucu-cucu tu. Walaupun anak cucu tu mungkin duduk di Selangor, di Perlis, saya terpaksa beri nafkah. Tetapi penjagaan ialah di bawah pengawasan bergantung kepada keputusan mahkamah. Itu yang pertama. Maknanya saudara mara di sebelah bapa atau sebelah ibu ni, dia ada kepentingan dia, bukan sahaja dari segi pertalian darah, tapi juga dari segi nafkah, penjagaan dan sebagainya. Yang kedua, umat Islam secara am. Maknanya sebagai orang Muslim ni, sebagai orang Islam ni, kita perlu menunjukkan kita punya kasih sayang kepada mereka atas dasar ilmiah. Mana saudara-saudara Islam, se-Islam kita, walaupun mereka ni tak ada pertalian darah. Supaya saya dengan tuan-tuan lah, saya dan tuan-tuan tidak ada perhubungan darah, tak ada perhubungan rahim, tapi dihubungkan dengan akidah yang sama. Berdasarkan kepada dasar iman lah. Wajib untuk kita ni memelihara kita punya perhubungan. Hablum minan nas tu kita wajib pelihara. Dan mereka ni tidak menjaga hablum minan nas tu, nanti insya-Allah kita bincang apakah akibat implikasi mereka gagal menjaga hubungan antara manusia ni. Ini penting supaya kita tidak ambil mudah lah. Jadi bila kita ini mempunyai pertalian atau perhubungan dengan sesama manusia seiman, itu maknanya kita ada kewajipan lah. Contohnya kita wajib menasihati, kita kena bersikap adil dengan mereka. Kita kena misalnya ziarah contohnya. Lah ni ziarahi tuan-tuan sudah menjadi perkara yang aneh. Sehingga hari raya ni, masa hari raya ni pun nak tunggu jemputan baru nak mari rumah. Sebenarnya ziarah ni bukan lagu itu.
Ha. Ziarah ni bila masa cuma kita bagi tahulah Cik Mak sekian apa ni masa ni mau nak mari rumah demo lah, contohnya kan, bagi tahu gitulah. Tak perlu sebenarnya kita dijemput dulu baru kita nak mari, bukan. Jadi ziarah tu adalah usaha kita lah. Maknanya kita ni kena sentiasa melakukan perkara itu. Mereka hak dia ziarah ini pula dia kena faham. Sebab ni banyak berlaku bila dengar je orang nak mari rumah, terkali locek, siapa tu? Oh, dia tengok dia tak asyik tutup tu kata pun ibu tak ada rumah, ayah tak ada rumah. Dia menolak pula kehadiran ataupun ziarah daripada orang. Ni contoh berlaku pada masa ni lah. Mereka masing-masing hidup, orang putih kata secluded life, dia kata hidup yang terpencil. Kalau tuan tengok di Kuala Lumpur tu, pagar sikit yang tinggi. Okey. Kalau gajah masuk dalam rumah pun tak nampak, tak nampak kepala gajah tu punya tinggi, dia punya apa pagar. Ada anjing lagi. Ada jaga lagi nak masuk kena minta izin. Jadi inilah masalah yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu kita ni berpecah belah. Sebab kita tak kenal. Jiran sebelah pun kita tak kenal. Terutama sekali mereka hidup di bandar ni, rumah teres dan sebagainya. Jiran tu mati, masa sakit pun tak kenal. Tak khabar dah. Contoh. Jadi kita kena ni lah. Kalau dia sakit kita melawat, kalau dia meninggal kita kena solat, kita kena mengiringi jenazah ke kubur. Jadi perkara ni penting untuk difahami oleh manusia. Jadi apakah kepentingan silaturahim? Apakah pentingnya silaturahim? InsyaAllah nanti kita bahas lebih lanjutlah pada masa-masa akan datang, pada minggu hadapan dan seterusnya. Tetapi malam ni saya sekadar nak menyebut beberapa perkara yang kita kena ingat bahawa silaturahim ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya bila diperintah kata memelihara silaturahim ini adalah wajib secara umum lah. Secara umum ialah wajib kifayah secara umum. Maknanya kita ni memelihara perhubungan antara manusia dalam satu masyarakat itu wajib sebagai kifayah. Tetapi ia juga wajib ain. Maknanya setiap orang itu naklah kita menghubungkan diri kepada orang lain, memelihara perhubungan kita. Buat apa? Buat apakah Allah memerintahkan ni? Ini yang dipanggil sebagai paradoks. Dalam bahasa Inggeris dipanggil paradoks. Paradoks ni gini tuan-tuan. Paradoks ni maknanya sebelah gini putih, okey, sebelah sini hitam. Paradoks. Okey. Dalam Al-Quran tu banyak ayat Allah mengatakan bahawa pada hari akhirat nanti masing-masing melarikan diri daripada saudara mara. Contoh dalam surah Abasa tu kan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di mana seorang lelaki tu, seorang manusia itu melarikan diri daripada dia punya saudara dia. Okay. Wa ummi wa abi, daripada mak dan ibu. Wa sahabiti wa abi wa bani, daripada dia punya saing-saing dia dan juga daripada dia punya kawan kerabat. Masing-masing melarikan diri. Maknanya seolah-olah tak ada perhubungan, tak ada hablum minan nas. Itu dia punya paradoks. Tapi bapa Allah Taala memerintah kita untuk kita memelihara hubungan kita di atas muka bumi ni. Jadi itu kata paradoks tadi. Akhirat nanti tak ada berlaku benda ni. Tapi di dunia Allah memerintahkan kita. Okey. Yang pertama ialah satu bentuk ibadah. Maknanya memelihara silaturahim ni adalah satu bentuk ibadah. Yang ibadah ni tuan-tuan bukan setakat tubik masuk ke masjid. Ada orang dia rajin pergi masjid tu, berjemaah tak tinggal, tapi dia dengan jiran dia tak baik. Dia tak baik dengan jiran dia, berbalah. Ataupun dengan sahan-sahan di pejabat tu dia bergaduh dan sebagainya. Hubungannya renggang, hubungannya panas, hubungannya dingin, tapi dia rajin pergi masjid. Jadi itu hak kena kita renung. Aku ni rajin pergi masjid,
pakai baju jemaah, tapi aku hubungan dengan manusia aku buruk. Huduh hubungan. Jadi pahala kita sia-sia lah. Dapat pahala sini, buai kat sana. Dapat pahala di sana, buai kat sini. Okay, yang kedua, silaturahim ni, memelihara silaturahim ni, memastikan hubungan rukun damai di kalangan ahli keluarga. Itu penting. Dalam ahli keluarga ni kita kena ada kasih sayang. Kita kena menghubungkan silaturahim, kita kena ada usaha. Sebab tu silaturahimi ni adalah topik di bawah ar-riyadah al-jawarih. Okey, ar-riyadah al-jawarih maknanya riyadah anggota badan. Sebab bila kita nak mengekalkan, nak melihara silaturahim ni, kita kena ada usaha lah. Kita kena buat perancangan. Kita sendiri itu kena perancangan. Contoh kan? Contoh sama adik beradik. Apakah yang paling penting sekali tu? Sama adik beradik tu. Yang pertama sekali ziarah menziarahi. Adik-beradik kita sore ada di Perlis, sore ada di Terengganu, sore ada di Kelantan, sore ada di Johor kan. Jauh-jauh kita bersibuk dan sebagainya. Tapi kita kena berusaha. Kita kena berusaha. Maknanya kita kena memastikan perhubungan itu berlaku. Barulah rukun damai yang hati keluarga. Ataupun di dalam keluarga yang ada dalam rumah kita. Anak-anak kita yang belum bernikah dan sebagainya, ataupun anak menantu kita yang duduk serumahan kita ni, kita kena mengekalkan hubungan supaya ada berlakunya rukun damai. Okey, seterusnya ialah perlu untuk mengekalkan kasih sayang. Kalau kita tidak berbaik dengan kita punya anggota keluarga, lagu mana kita nak mengekalkan kasih sayang. Terus seterusnya kita perlu untuk memelihara silaturahmi ini sebab kita perlu saling hormat menghormati. Abang, kakak perlu kita hormati lah. Walaupun mereka juga kena menghormati kita sebagai orang lebih muda, tapi kita saling menghormati. Okey. Kemudian apa lagi? Untuk mewujudkan kerjasama, tolong menolong. Tidakkah wujud kerjasama tolong menolong ni sekiranya kita berbalah. Kita berbalah ataupun kita berkelahi atau sebagainya. Kemudian seterusnya, memelihara silaturahim ini adalah sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah. Kemudian seterusnya, bila kita menjaga silaturahim ni, hati kita damai. Hati terterang. Nak bersolat ke, nak beribadah mudah. Cuba kita ni berbalah dengan adik-beradik. Contoh kan, tak tenanglah panah dia panah di kepala, panah di hati, panah di jantung. Okay? Kita nak beribadah tak selesa. Sebab nanti kita akan dibicarakan di hadapan Allah SWT. Buat apa kita berbalah antara saya. Apalagi kalau kita ni berbalah sehingga tahap melampau lah. Kita pergi pukul ke, pergi cedera orang dan sebagainya. Dan seterusnya ialah punca keberkatan hidup. InsyaAllah kita akan bahas perkara ni. Pentingnya silaturahim ni sebab kita nak mencipta keberkatan hidup. Dalam hidup kita nak berkat. Okey. Ramai orang fikir bahawa kalau dia banyak pitih, kita banyak harta tu berkat. Memberi kesenangan. Tidak. Sebenarnya yang menjadikan hidup kita tenang, hidup kita ni damai, kita ni senang hati ialah sebab hidup kita ni berkat. Itu yang kita nak cari. Berkat ni tidak sebenarnya pitih banyak, harta banyak. Tetapi contohnya mereka gemar untuk menyambung silaturahim ni, mereka akan dapat keberkatan hidup. InsyaAllah kita DJ pada minggu hadapan. Semoga bahawa kita share pada malam ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya sendirilah, dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan kepada tuan-tuan bagi memperbaiki amal ibadat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.